Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah yang dimati yang berbahagia Fadilatul Imam dan pegawai dan ahli jurukuasa masjid, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas kesempatan yang diberikan oleh Allah dapat lagi kita bersama meneruskan program kita, iaitu kuliah. Yang mana kuliah ni dah lama dah terhenti. Lah rasanya bulan 4 kot. Belum puasa lah kita kata. Jadi masjid-masjid seluruh Malaysia lah, luar ni wallahu alam lah. Semua terhenti. Alhamdulillah. Kedah kita ni dah berubah fasa. Kedah kita di antara yang terlambat lah. Kalau Perak tu dah 2 bulan lah kot rasanya, awal pada kita ikut fasa. Jadi cuma lah ni sekolah yang masih lagi tak boleh nak buka. Mudah-mudahan tuan-tuan kita cepat berubah fasa kepada fasa yang ketiga dan juga fasa yang keempat. InsyaAllah mudah-mudahan wabak ni pun akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ni insyaAllah kita sambung kuliah kita, Kitab Hidayatul Sibyan. Kita tengok hak ni lah, hak terjemah atau bukan hak terjemah, hak alih bahasa, alih tulisan. Kalau nak ambil hak nu ramai dah tak apa nak nampak. Jadi kita tulislah guna kitab ni Hidayatul Sibyan yang telah diolah bahasa dia kepada tulisan Rumi. Baik, hari itu kita berhenti kalau tak salah ke surat 74 dah. Saya tanda lah. Dia surat 74. Kita masuk bahagian keempat, babun fi arkanis solati. Bab pada tentang rukun-rukun sembahyang. Baik, rukun Allahumma shalli ala Muhammad adalah diri. Kalau orang tanya apa beza syarat dengan rukun, tuan-tuan, rukun adalah diri ataupun juzuk sembahyang. Contoh kita macam ni, macam kita ni, kepala. Kepala adalah juzuk pada anggota badan kita. Tangan, juzuk pada anggota badan kita. Kalau syarat hak luar, pakaian bukan juzuk pada badan kita. Pakaian luar, kita boleh pakai jubah, kita boleh pakai seluar, kita boleh pakai kain pelikat. Ada luar, tu syarat. Syarat luar. Kalau rukun ni umpama juzuk ataupun diri dalam sembahyang tu, maka kalau tertinggal satu rukun, tuan-tuan tak sah sembahyang. Macam kita katalah cacat lah. Tertinggal satu rukun maka tak sah sembahyang. Sebab apa? Sebab rukun ni adalah perkara yang mensahkan ataupun tiada mensahkan solat. Baik, kita tengok yang pertama, rukun sembahyang. Qala musannif rahimahullahu taala alaihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin. Babun fi arkanis shalah. Bab tentang rukun-rukun sembahyang. Rukun-rukun sembahyang ini satu bab pada menyatakan segala rukun sembahyang. Bermula rukun sembahyang itu ada 13 perkara. 13, ada sebahagian kata 18. 18 itu digabungkan jadi 13. Tidak tu kira satu ya. Baik.
Yang pertama ialah niat dengan hati. Yang kedua takbiratul ihram. Nanti kita akan tengok satu persatu tuan. Yang ketiga berdiri betul. Yang keempat membaca Fatihah. Yang kelima rukuk. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud. Kelapan duduk antara dua sujud. Yang kesembilan membaca tahiyat akhir. Kesepuluh selawat akan Nabi pada tahiyat akhir. Yang ke-11 duduk bagi keduanya. Yang ke-12 memberi salam. Ke-13 tertib pada kebanyakan rukuk yang tersebut itu. Baik. Ni 13. Ni kalau kita tengok, tanyalah budak-budak manapun rukuk sembahyang apa 13. Tapi kalau nak suruh sebut, dia kira. Dia kira 1 2 lagi sebut tak cukup. Jadi kita tengok ni adalah rukun sembahyang. Tinggal salah satu dengan sengaja tuan-tuan, maka tidak sah solat. Qala musannif niat sembahyang. Fasal 1 kita tengok niat sembahyang tuan. Niat adalah perkara yang penting. Apa ibadat semua kena dengan niat. Sebab tu tuan-tuan kalau kita buka kita hadis kebanyakan sebut awal-awal sekali hadis innamal a'malu binniyat. Hanya saja setiap amalan itu dengan niat. Qala musannif bermula niat sembahyang iaitu atas 4 martabat dengan iktibar skala juzuk niat. Jadi dah ada 4. Kita tengok apa ada 4 tu. Sebelum kita sentuh 4 ni tuan-tuan, kita tengok niat tempat dia di mana. Niat dia ada tempat dia. Niat ada tempat dia. Niat kalau sembahyang ni mahalluha al-qalbu. Tempat niat adalah di hati. Kan? Kalau haji ada miqat dia tu, tempat nak mula niat. Kan? Kalau sembahyang tempat niat ialah hati. Dan waktu dia bila tuan-tuan? Waktu dia ialah ketika mengangkat takbiratul ihram. Allahu akbar. Itu dalam mazhab Syafi'i. Maka ketika mengangkat takbiratul ihram tu kita niat sembahyang. Jangan niat puasa tak niat sembahyang. Kalau mazhab, kalau orang tanya tuan-tuan, macam mana kalau seorang tu niat dia duduk rumah dia niat dah nak sembahyang. Ataupun dia niat di luar takbiratul ihram. Contoh kalau kita tengok tuan-tuan, kalau perasanlah kalau imam dekat Masjidil Haram. Kadang-kadang kalau kita tengok dan depa takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serupa tak ada niat. Kalau kita orang Melayu kita ni Allah, dia panjang. Panjang tu tak lebih daripada 14 harakat lah. Kita akan tengok lah ni. Kita Allahu Akbar. Kita ni sebab apa tuan-tuan? Sebab kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i waktu niat ialah ketika takbiratul ihram. Kalau depa di Mekah kebanyakan mereka adalah sebahagian mazhab Maliki ataupun Hanafi. Mereka niat tak semestinya di dalam ketika takbir. Mereka niat di luar takbiratul ihram. Dekat-dekat nak sembahyang dah berdiri kan. Saja sembahyang sunat pada zuhur, inilah Allahu Akbar. Itu. Kalau kita Allah sambil angkat takbir, sambil kita niat sembahyang dalam hati. Kan, tu kita. Adapun hak luar usolli hak tu lafaz. Kan? Dalam mazhab Syafi'i kita sunat usolli fardhu zuhri contohnya. Lillahi ta'ala contoh. Itu lafaz. Dalam mazhab Maliki depa tak ada lafaz. Dalam mazhab Syafi'i ada untuk nak apa tuan-tuan? Lafaz niat ni untuk nak menolak segala waham-waham, segala keraguan kita nak sembahyang lagi Allah main macam-macam. Kadang-kadang ada setengah orang tuan-tuan Allahu Akbar lupa kita sembahyang, tak niat. Allahu Akbar. Betul tak? Kadang-kadang berlaku juga. Kat saya apa pernah berlaku. Allahu Akbar. Bila Tok Imam baca Fatihah, aku sembahyang pak dah. Dia rindu kan. Memang kadang-kadang dia ada satu ketika dia boleh jadi macam tu. Mungkin sebab letih, ataupun mungkin sebab terlupa, ataupun mungkin sebab bekerja banyak, ataupun mungkin macam-macam. Sebab tu kita dalam mazhab Syafi'i kita kena kita disunatkan, bukan wajib tuan-tuan
usolli. Tak usolli terus apa? Allah Akbar terus tak apa, tak ada masalah. Yang penting niat di hati dan ketika mana takbiratul ihram. Baik. Baik, kita tengok martabat yang pertama, iaitu sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad jua. Apa maknanya tuan-tuan? Artinya meniatkan zat sembahyang jua. Seperti diniatnya nawaitu usolli. Hak ni tuan-tuan kita panggil qasad. Dia niat saja sembahyang. Sebelum nak baca lebih lagi, kita kena tahu dulu tuan-tuan. Sembahyang kan. Dia ada 3 kategori. Di sini sebut 4. Dia ada 3 kategori. Baik, yang pertama adalah nawaitu usolli. Nawaitu usolli diniatkan pada sembahyang mana tuan-tuan? Sembahyang sunat mutlak. Kan. Dalam mazhab dalam agama kita ada satu yang dipanggil sembahyang sunat mutlak, iaitu dia tidak ada sebab, tidak ada waktu. Sembahyang hajat adalah kita sembahyang hajat, niat sembahyang hajat. Sembahyang duha, kita sembahyang duha. Ni sembahyang sunat, dia ada sunat ada 3 tuan-tuan. Sembahyang sunat, sembahyang tatawwu', sembahyang Allahumma shalli ala Muhammad, dipanggil Allahumma shalli ala Muhammad. Hak sunat yang Nabi tak tinggal, contoh sembahyang duha kan. Kemudian mustahab kan. Tatawwu', kemudian yang ketiga adalah mustahab. Sunat juga, ketiga-tiga ni makna sunat. Tapi sunat yang Nabi tak tinggal sembahyang sunat duha kan. Sembahyang sunat tatawwu' ada ketika Nabi tinggal. Satu lagi tuan-tuan, sembahyang sunat semata-mata sunat dipanggil sunat mutlak. Kita nak sembahyang sunat mutlak ni, contohlah kita sembahyang duha dah habis dah contohnya. Dia ada waktu dia, paling banyak 8 rakaat. Sebagai mazhab, satu pendapat lagi sebut 12 rakaat paling banyak. Tapi yang paling ialah 8 rakaat sembahyang duha. Kita sembahyang dah, kita dah sembahyang witir, kita dah sembahyang tapi kita nak sembahyang sunat juga tuan-tuan. Kita panggil sembahyang sunat mutlak. Hak ni perlu pada qasad saja. Usolli. Kita hanya saja aku niat sembahyang kepada Allah Taala. Niat sembahyang. Maknanya kita hanya niat sembahyang saja. Tak ada fardu, tak ada kita kata tak ada fardu, tak ada sunat. Kalau sembahyang fardu, hak tu qasad ta'arud ta'yin. Kita akan jelaskan di sinilah. Hak martabat pertama tuan-tuan, sembahyang sunat mutlak saja. Makna sembahyang yang tidak ada waktu, sembahyang sunat yang tidak ada waktu dan tidak ada sebab, semata-mata sembahyang. Itu hanya qasad sahaja. Kita faham? Qasad saja. Yang iaitu tiap-tiap sembahyang yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Sembahyang sunat yang tidak ada waktu dan tidak ada sebab. Duha sembahyang sunat yang ada waktu. Kita nak sembahyang duha lah ni, kita tak boleh tuan-tuan. Kita nak sembahyang sunat qabliyah isyak contohnya, tak boleh lagi, tak masuk waktu lagi sebab dia ada waktu. Kita nak sembahyang tahajud lah ni, tak boleh lagi sebab dia ada waktu. Sembahyang sunat mutlak tidak ada waktu, tidak ada sebab kan. Seperti iaitu sembahyang sunat mutlak yang dihubung dengan dia seperti tahiyatul masjid dan minta hujan dan sembahyang hajat dan istikharah dan sunat wudu dan tahajud dan lainnya daripada tiap-tiap sembahyang yang diqasad dengan dia memperbuat sembahyang jua. Maknanya sembahyang ni kita boleh buat pada waktu tersebut. Kita nak sembahyang, contoh kita nak qiyam tiap-tiap malam tuan. Sembahyang sunat contoh nisfu Sya'ban. Ni yang banyak orang duk tengkak kan, puak Wahabi duk marah ni. Ada setengah orang sembahyang, dia sembahyang nisfu Sya'ban. Kan. Dia khilaf sembahyang nisfu Sya'ban ni ada kan. Kalau sebahagian memang tak ada, tapi pada malam tu tuan-tuan dia menghidupkan dengan sembahyang sunat yang banyak. Kan. Orang tanya sembahyang sunat apa? Saja malam ni mulia aku nak sembahyang sunat banyak-banyak. Orang tanya sembahyang sebab apa? Sebab nisfu Sya'ban malam yang mulia, aku nak sembahyang sunat banyak-banyak. Kan. Jadi hak tu sembahyang sunat mutlak semata-mata. Dia boleh sembahyang bila-bila tuan. Dia boleh sembahyang malam tu banyak mana pun tak ada masalah nak sembahyang. Itu dipanggil sunat mutlak. Kan. Baik.
Kemudian qala musannif, dan martabat yang keduanya iaitu sembahyang yang memada, yang perlu dengan qasad dan ta'yin. Artinya meniat akan zat sembahyang dan meniat akan waktunya atau sebabnya. Iaitu tiap-tiap sembahyang sunat yang mempunyai waktu atau mempunyai sebab, seperti segala sunat rawatib dan sunat gerhana. Ini contoh. Yang kedua ni dia perlu kepada qasad dan juga ta'yin. Apa maksud ta'yin? Penentuan. Kan? Ta'yin ni pada bahasa Arab. Kalau bahasa kita tentu. Sembahyang kita ni, kita sembahyang sunat apa ni? Sembahyang sunat. Soli sunat. Sembahyang sunat apa kita sembahyang? Rawatib qabliyah contohnya. Qabliyah Isyak. Kita sembahyang sunat qabliyah Isyak. Dia perlu. Kita tak boleh kita nak sembahyang sunat qabliyah Isyak, kita soli sunnah. Soli sunnatan lillahi ta'ala. Orang tanya sembahyang sunat apa? Nah, qabliyah dia kena niat lah qabliyah. Ba'diyah dia kena niat penentuan. Nah, sembahyang sunat duha. Kita sembahyang pada waktu duha, usolli sunnata duha. Contoh, kena ada ta'yin. Kena ada penentuan kita sembahyang sunat apa waktu tu. Kan? Tu dipanggil ta'yin, penentuan. Kan? Baik. Seperti diniatnya usolli sunnata zuhri qabliyatan atau ba'diyatan. Seperti kita sembahyang, niat sembahyang sunat usolli sunnatan. Tengok pertama, usolli tu panggil qasad, niat kita nak sembahyang. Sunnata zuhri qabliyatan itu kita panggil ta'yin. Kan? Itu kita panggil ta'yin. Penentuan qabliyatan itu kita panggil ta'yin. Sebab apa? Sebab sembahyang sunat ni dia ada waktu dia, tuan-tuan. Bila ada waktu dia kena nak sembahyang, kita kena niat tentu kita nak sembahyang sunat apa tu. Itu dipanggil ta'yin. Sekejap saya akan buat kesimpulan lah. Baik. Atau usolli sunnata kusufi syamsi awil qamari. Ataupun sembahyang sunat gerhana matahari. Sahaja aku sembahyang sunat gerhana matahari atau gerhana bulan. Gerhana matahari dan gerhana bulan dia ada waktu dia. Sebab berlaku gerhana, dia ada sebab dia lah kita sembahyang sunat. Gerhana ni. Lah kita nak sembahyang sunat tak boleh. Kan? Bila berlaku gerhana kita sembahyang sunat, maka perlu pada ta'yin. Sunnata kusu syamsi awil qamari. Sembahyang sunat, penentuan dia sembahyang sunat apa? Gerhana matahari. Gerhana matahari itulah sembahyang sunat. Gerhana matahari tu dia panggil ta'yin. Ataupun lagi contoh lagi, sunat asar contohnya. Sunat qabliyah asar. Ataupun contoh lagi tuan, sembahyang sunat duha contoh lagi. Itu dipanggil ta'yin. Kita tentu. Kita nak sembahyang sunat apa. Baik. Dan martabat qala musannif, dan martabat yang ketiga sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad, ta'arud dan ta'yin. Ini dalam bab niat tuan-tuan. Bab niat pun panjang kan. Erti ta'arud iaitu meniat akan fardu, iaitu segala sembahyang fardu yang 5 waktu. Jadi kalau sembahyang fardu dia ada 3 dalam niat tu. Dalam niat kita sembahyang tu ada 3. Ada qasad ni makna kita sembahyang. Ada ta'arud ni makna ataupun dalam bahasa Arab fardiyah. Fardu. Okey, fardu. Kita tak sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat. Ta'arud ni fardu. Lawan fardu sunat. Maka kalau fardu tu dipanggil ta'arud. Kan? Satu lagi ta'yin. Tentu kita sembahyang tu waktu apa. Kita tak boleh tuan-tuan saat kita sembahyang Isyak. Kita niat sembahyang subuh. Tak sah namanya. Kan? Dia kena niat kita nak sembahyang. Okey dia qasad kita nak sembahyang. Kita tak boleh nak niat puasa. Nawaitu saum. Tak boleh kita nak sembahyang, kena niat usolli. Kemudian fardu, kita nak sembahyang fardu. Kalau kita sembahyang sunat, kita niat usolli sunnatan. Tapi hak ni kita fardu. Fardu tu dipanggil ta'arud. Dan satu lagi ta'yin, penentuan waktu apa yang kita sembahyang tu. Sagi kita nak sembahyang Isyak tu, maka waktu Isyak. Ta'yin tu waktu, 5 waktu ni. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Kan?
Itu maknanya. Jadi dalam sembahyang tuan-tuan, dalam niat kita sembahyang fardu ada 3. Makna kesimpulan dia tuan-tuan, dalam sembahyang fardu ada 3 benda. Niat kita ni. Qasad, ta'arud, ta'yin. Kalau kita nak sembahyang fardu tuan-tuan, kita niat usolli. Nah, usolli contohnya usolli zuhri, usolli zuhra. Orang yang sembahyang apa? Sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur ni sembahyang sunat ke sembahyang fardu? Ada 2 kan. Sunat ke fardu? Dah aku sembahyang zuhur. Iyalah, sembahyang zuhur, sembahyang sunat ke sembahyang fardu? Dah aku sembahyang zuhur ya. Tak boleh sebab zuhur dah ada 2. Sembahyang sunat zuhur, sembahyang fardu zuhur. Hak sunat tu hak sebelum qabliyah ataupun ba'diyah tu sembahyang sunat. Maka kena niat fardu tadi. Usolli fardu zuhri. Tu fardu. Kalau sembahyang sunat usolli sunnata zuhri qabliyatan contohnya. Kan. Dan satu lagi ta'yin, penentuan waktu. Kita sembahyang adalah sembahyang. Jadi sekali lagi kita nak sembahyang isyak tuan-tuan, ketika Allahu Akbar tu dalam niat kita nak sembahyang tu ada qasad, ada ta'arud dan ta'yin. Kena ada 3 benda ni. Kita nak niat sembahyang ni. Kan. Kalau kita tak ada 3 ni tak boleh, tak sah sembahyang kita. Kan. Contoh kita hanya niat usolli saja aku sembahyang. Waktu isyak lagi contoh ya. Allahu Akbar saja aku sembahyang. Dalam hati kita Allahu Akbar saja aku sembahyang. Kan. Lepas Allahu Akbar, habis Allahu Akbar barulah zuhur. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena ada 3 ni ketika mana kita niat. Dia takbir tuan-tuan, contoh misalnya lah kita kata dia takbir Allah saja aku sembahyang. Lepas tu dia terlintas, tadi tak niat sembahyang waktu apa dah ni? Zuhur. Imam dah baca habis Fatihah dah. Contohnya sembahyang zuhur. Ada boleh dia kena dalam ketika takbir asna, ada ketika mana takbir tu dia kena ada ketiga sholli fardhu zuhri. Tu paling ringkas lah. Lillahi ta'ala rakaat arba' rakaat lillahi ta'ala, adaan tu ataupun mustaqbilan qiblah, menghadap kiblat, itu semua sunat. Kan. Hak wajib yang kena ada sembahyang yang pertama sahaja aku sembahyang. Usolli lah selalu kita sebut, nak sebut nawai tu usolli pun boleh, tak ada salah. Sahaja kita terus pada usolli aku sembahyang. Usolli bahasa Arab. Kalau bahasa kita diterjemah aku sembahyang. Sebut nawaitu usolli sahaja aku sembahyang, itu tak apalah, tak salah kan. Tapi selalu kita duk lafaz niat kita usolli terus. Kalau puasa nawaitu saum kan. Jadi dalam ketika takbir tu kena ada usolli, yang pertama sembahyang. Dalam hati kita sembahyang. Kita tak puasa, kita bukan kita niat puasa, kita bukan niat nak pergi haji ke apa tak, kita niat ibadat sembahyang. Itu yang pertama usolli. Yang kedua, sembahyang fardu kena ada ta'arud. Kita niat fardu, bukan usolli sunnatan, usolli fardhu zuhri. Sahaja aku sembahyang fardu kan. Tu panggil ta'arud. Zuhur, zuhri, tu zuhur. Contoh depa Aisyah, usolli fardhu Aisyah, itu dipanggil ta'yin. Sebab apa? Sagi kita akan sembahyang isyak. Jadi dalam niat kita sembahyang fardu ada 3 ni. Dan tambahan yang keempat tuan-tuan, kalau berjemaah. Hak ni keempat, martabat yang keempat kalau berjemaah. Qala musannif, dan martabat yang keempatnya sembahyang yang memada pada niatnya, itu yang kena ada pada niatnya dengan qasad dan ta'arud dan ta'yin dan ta'yim nafsahu. Hak ni tambah lagi satu ni. Ta'yin tambah satu lagi, ta'yin nafsahu. Ada satu lagi tambahan. Apa dia maknanya? Artinya menentu akan dirinya imam atau makmum. Inilah menentu dia sembahyang jemaah. Kalau makmum wajib. Kalau tu imam, dia tak mau niat dia imam pun tak ada masalah. Tapi dia tak dapat kelebihan jemaah. Jemaah. Tapi kalau makmum nak ikut, wajib kena niat. Kan? Baik, kita tengok artinya menentu akan dirinya imam atau makmum, iaitu sembahyang Jumaat dan seumpamanya, sembahyang qasar, kerana wajib padanya niat qasar. Sembahyang Jumaat tuan, wajib niat berjemaah. Tu imam kena niat jemaah, makmum kena niat jemaah.
Hak ni sembahyang Jumaat. Dia ada 4 sembahyang tuan yang kena niat. Nah, Jumaat. Sembahyang Allahumma shalli ala Muhammad dipanggil sembahyang Jumaat. Yang pertama sembahyang Jumaat. Kan? Hal ni selalu berlaku lah. Kadang-kadang tuan kita tak tahu, ada sebagian orang dia tak tahu. Dia niat usolli sahaja ke sembahyang Jumaat. Tak boleh. Dia kena niat sahaja ke sembahyang Jumaat makmuman. Nak sebut syarat ke apa, yang penting dia fahamlah dia jadi imam. Kalau panjang sahaja ke sembahyang Jumaat, mengikut imam kerana Allah Taala, itu kalau makmum. Kalau imam sahaja ke sembahyang Jumaat, imam kerana Allah Taala. Imaman ikut dia nak niat dalam hati dia tu. Kalau dia orang Arab, masyarakat. Kalau dia orang Melayu pun nak dalam hati dia Arab pun tak ada masalah, sebab dia faham. Yang penting fahamlah dalam hati kita tu, kita sembahyang jadi makmum ataupun jadi imam. Maka tuan-tuan, dalam sembahyang Jumaat wajib niat jemaah. Itu kita panggil ta'yin nafsahu. Diri dia tu kena niat menjadi makmum ataupun bagi makmum, dan kena niat menjadi imam kalau dia imam. Tak boleh nak Allah Akbar saja sembahyang Jumaat kerana Allah Taala. Kadang hak saya pun dulu tak mengaji, tak tahu juga. Dululah kan kita tak tahu. Tapi kalau orang yang tak mengaji selama dia tak akan tahu. Hak benda ni bukan benda remeh tuan. Benda besar. Sebab Jumaat memang wajib berjemaah. Mana ada Jumaat boleh sembahyang seorang-seorang? Kan tak boleh. Nak sembahyang Jumaat, contohlah dia kata aku nak sembahyang Jumaat tak pergi masjid kan, Covid, musim-musim Covid ni kan tuan. Kan. Sembahyang Jumaat wajib berjemaah, buat jemaah. Dia kata tak boleh Covid, tak boleh pergi Covid noh. Sembahyang Jumaat kat rumah. Dan dia pun sembahyang Jumaat kat rumah sembahyang 2 rakaat kok. Kan contoh. Maka tak boleh. Ataupun dia buat kat rumah dengan adik-beradik dia. Hak ni pun ada timbul isu kan. Dululah awal-awal dulu. Jumaat tak boleh buat dekat masjid. Orang tanya, tak apalah kami buat kat rumah. Depa pun buat kat rumah. Mana boleh? Kan tak boleh. Tak boleh buat. Kecuali tempat-tempat yang tertentu yang kalau kita tengok festival depa buat. Depa tak buat kat rumah tapi depa buat kat masjid. Di sini pun tak boleh kampung api nak buat Jumaat. Payah noh. Contohlah kita kata muasah. Di sini ada muasah, masjid muasah ataupun kampung api surau. Jumaat tak boleh. Masjid depa kacau. Buat kat surau, geng kampung api depa buat Jumaat contohnya. Tak boleh. Geng muasah, budak-budak cukup 40 orang dah ya. Cukup 40 orang budak-budak ada. Buat Jumaat tak boleh. Hukum dia tak boleh. Kan. Baik. Jadi dalam niat sembahyang Jumaat dia kena ada ta'yin nafsu. Demikianlah juga sembahyang qasar. Sebab apa tuan-tuan? Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh, demikianlah niatnya usolli fardhu Jumu'ah. Bahasa Arab Jumu'ah. Dia Jumu'ah ni kalau kita mengaji bahasa dia boleh baca dengan 3 lah. Jumu'ah, Jumu'ah, dhammah, sukun, fathah. Kita dah sebut Jumaat. Jumaat tu makna kita memfathahkan kalimah mim. Jumaat. Kita tak sebut Jumu'at. Kalau dhammah J-U-M-U, kita sebut J-U-M-A, makna kita menggunakan baris fathah. Betul tak? Betul tak salah. Tapi hak paling tepat adalah Jumu'ah ataupun Jumu'at dengan baris dhammah. Adapun Jumu'ah dengan baris sukun. Kita boleh sukunkan mim juga. 3 lah. Kan, dhammah, fathah ataupun sukun. Jadi hak kita orang Melayu kita ada sebut ni, kita memfathahkan kalimah mim, baris dia. Baik, usolli fardhu jumu'ati imaman atau makmuman. Artinya sahaja aku sembahyang fardu Jumaat, aku imam atau aku makmum. Sama dia menjadi imam ataupun menjadi makmum. Baik, satu kena syarat. Syarat usolli qasad. Kita ulang lagi usolli tu qasad, niat kita nak sembahyang fardu Jumaat. Sebab apa? Sembahyang Jumaat ada sembahyang sunat juga. Kan, usolli sunat Jumaat ada. Kan, qabliyah ba'diyah. Fardu tu kita panggil ta'arud. Jumaat ta'yin, kita sembahyang Jumaat. Dan imaman ataupun makmuman itu kita panggil ta'yin nafsahu. Penentuan kita tu di kedudukan mana, sama ada kita menjadi imam ataupun kita menjadi makmum. Baik. Ataupun sembahyang usolli fardhu zuhri atau fardhu asri
atau fardu isya'i maqsuratan rak'ataini. Hadis sembahyang qasar. Sembahyang qasar kita kena niat sembahyang qasar. Andai kata tuan-tuan kita sembahyang qasar, kita musafir. Sembahyang qasar ni boleh ketika mana kita bermusafir. Dia ada dua tuan-tuan, jamak qasar. Sembahyang jamak menghubung ataupun menggabungkan sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Boleh sama ada sembahyang 4 jamak ataupun dua-dua qasar. Qasar dua-dua memendekkan 4 kepada 2. Syarat dia hanyalah musafir. Tapi jamak boleh dibuat ketika mana sakit. Sakit tuan-tuan, sakit teruk ni. Contohlah kita kata Allahumma salli ala Muhammad, dia sekali dia nak operate. Ni masalah lah kadang berlaku kan. Dia sakit, operate, dan dia orang yang sangat menjaga sembahyang, maka dalam syarak diizinkan dia sembahyang jamak. Begitu juga sembahyang jamak ketika hujan. Ada tuan-tuan, kita tak nak buat, saya pun tak nak buat sebab kita ada kereta boleh main. Tapi dalam syarak ada dipanggil sembahyang jamak ketika hujan. Syarat dia apa dia? Syarat buat kat masjid ataupun surau. Tak boleh buat kat rumah. Oh, kalau betul hujan lebat sembahyang jamak, hujan lebat sembahyang jamak tak boleh. Dia ada syarat-syarat dia pula tuan-tuan. Contoh ringkasan dia. Sembahyang jamak. Kita main contohnya maghrib. Kan? Kita main tak tengok hujan. Kita sampai-sampai tak apalah, kita sembahyang Allah apa betul hujan. Hujan ni, hujan lebat tak berhenti. Sampai habis sembahyang tuan. Kita hujan ni sampai ke isyak ni tak berhenti. Kalau tengah-tengah sembahyang maghrib berhenti tak boleh dah. Tapi selepas bagi salam pun masih lagi hujan. Berterusan. Itu dia antara syarat dia, hujan dia berterusan sampai kemudian boleh sembahyang jamak. Tok Imam kata jom kita sembahyang jamak lagi. Kalau hujan lagi panjang, kita balik awal dari isyak lagi dah. Tu boleh tuan, jamak ketika hujan. Ni ada dalam syarak. Tapi kita tak buat sebab zaman lah ni cerita tuan-tuan kalau kita dah ada kemudahan. Tapi zaman lah ni kemudahan kita banyak dah. Masjid kita pun selesa. Kalau dulu sungguhlah tuan-tuan. Sembahyang masjid pun Allah kan doaif. Hujan ya tuan-tuan 2 hari masjid pun. Masjid buat kalau dulu kan, kalau kita tengok zaman Nabi masjid atap lepas tu, kemudian tiang dinding mudah ada tuan-tuan. Kalau mai hujan lebat anda katalah kalau masjid lagu tu mai hujan lebat tuan-tuan, basah kuyuk habis. Tapi kita semua selesa dah tuan-tuan sebab tu dia tak buat. Tapi andai kita berada pada ketika macam tu tuan-tuan, pasal kita buat sembahyang jamak. Tapi tak buatlah, kita tak buat. Kan? Dan sembahyang qasar dan jamak. Qasar ketika mana musafir. Contoh masalah dia tuan-tuan. Andai kata dia sembahyang dia bermusafir. Dia nak jamak dan qasar di antara sembahyang zuhur dan qasar kita panggil jamak takdim. Dia nak sembahyang zuhur dengan asar. Tapi tuan-tuan, masalahnya tu yang kata ta'yin nafsahu tu. Dia usolli fardu asri, usolli fardu zuhri, takdim kan kita sembahyang jamak awal ni. Usolli fardu zuhri lillahi ta'ala. Dia tak sebut qasar. Saja aku sembahyang qasar kerana Allah Ta'ala. Raka'atain lillah ta'ala. Dia tak sebut. Maka dia kena sembahyang tamam, kena sembahyang 4. Kan? Qasar tu dia niat ketika mana dia takbiratul ihram tu. Contoh kita panggil usolli fardhu zuhri maqsuratan raka'ataini. Qasar 2 rakaat. Kan? Andai kata dan dia Allahu Akbar, dia nak sembahyang jamak dan qasar. Bagi faham kita nak pergi nampak saya ulang banyak kali tak apa. Dia nak sembahyang jamak dan qasar. Kita musafir. Dan tuan bayang dalam keadaan musafir. Contoh kita dalam keadaan musafir ni. Okay. Kita nak sembahyang jamak. Okey. Maghrib ataupun isyak. Ataupun isyak lah, maghrib tak boleh qasar dah. 3 dah kan. Qasar jadi 1.5 kan. Isyak contohnya. Lagi kita nak sembahyang isyak contoh qasar. Andai kata dia tak niat qasar, dipanggil ta'yin nafsahu tu. Dia tak niat usolli fardhu saja ke sembahyang isyak kerana Allah Ta'ala.
dia terlupa niat qasar tuan-tuan, ketika mana dia takbir tadi ataupun ketika mana dia takbiratul ihram Allah Akbar, dia terlupa niat qasar, maka dia tak boleh sembahyang sunat sembahyang qasar, dia kena sembahyang tamam 4. Apa faham? Tuan faham tak? Dia kena sembahyang 4. Qasar mesti kena niat. Kalau tidak dia lupa niat, dah tengah-tengah habis dah baca Fatihah ke apa kan dah, baru dia niat, tak boleh. Dia kena ketika mana takbir ihram, dia kena niat qasar. Baik. Ada faham? Baik. Perhabis sikit ya tu. Kemudian apa dalam sunnah dan sunat pada sekaliannya itu niat bilang-bilang rakaat dan niat kerana Allah, dan sunat tambahan tuan-tuan, sunat kita niat bilang rakaat ini ataupun 4 rakaat, itu semua niat, dan niat kerana Allah Taala juga adalah sunat. Jadi hak wajib ketika mana kita nak sembahyang qasar ta'arud ta'yin tadi hanyalah sembahyang usolli saja, ke sembahyang fardu contohnya ta'arud zuhri, ini wajib. Lillahi ta'ala adaan, lillahi ta'ala tambahan lagi dah, adaan rakaat 4 rakaat dengan 4 rakaat adaan, tunai, aku tunaikan sembahyang ni lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala mustaqbilan qiblah, menghadap kiblat. Tu yang sempurna lah, niat yang sempurna. Kalau dia boleh takbir Allah Akbar, dia boleh niat ke semua dulu ketika mana takbir, itu niat yang sempurna lah. Kan, itu niat yang sempurna. Baik. Tambih peringatan. Qala musannif, bermula hikmah dituntut meniat akan zat sembahyang kerana mengeluar dengan dia segala ibadat yang lain daripada sembahyang. Hikmah dia tuan-tuan, dituntut kita niat sembahyang supaya ibadat-ibadat yang lain tu tak tercampur. Kita niat tengah sembahyang, dan keluar segala sembahyang yang sunat. Usolli, kita bukan puasa, nak mengeluarkan ibadat-ibadat yang lain, maknanya yang kita nak fokus sembahyang. Dan keluar segala sembahyang yang sunat dengan niat fardu, ni panggil ta'arud. Kalau kita niat fardu, makna kita nak mengeluarkan, makna kita bukan nak sembahyang sunat, kita nak sembahyang fardu kan. Dan keluar segala jenis waktu, ini ta'yin. Dan keluar segala jenis waktu dengan niat satu waktu yang tertentu. 5 waktu yang wajib, Zuhur, Asar, Maghrib semua tu. Kita sembahyang Isyak, maka sembahyang Isyak tadi kita mengedepikan ataupun kita menolak bahawasanya lain-lain sembahyang ni kita nak sembahyang fardu Isyak. Baik. Dan keluar makmum dengan niat dirinya imam, dan sebaliknya, makna akas ni makna bahasa Arab, akas ain kaf sin, akas makna sebaliknya. Jadi sebaliknya juga niat makmum, kita nak menolak bahawa kita ni bukan imam. Niat imam, kita nak kata kita ni bukan makmum. Maknanya itu dalam bab ta'yin nafsahu. Jadi 4 ni saya ulang Dalam sembahyang ada qasad, ta'arud, dalam niat dalam sembahyang lah. Dalam niat ada qasad, ta'arud, ta'yin. Tapi kalau jemaah tambah satu lagi, ta'yin nafsahu. Hak jemaah mana? Hak jemaah yang wajib niat tu. Sembahyang sunat fardu, sembahyang Jumaat. Jadi kena niat ta'yin nafsahu, tentu imam ataupun makmum. Kalau tak niat batal. Jadi macam tu juga sembahyang fardu lagi tuan-tuan. Kalau kita tak niat, kita tak niat fardu ataupun kita tak niat sembahyang kita hanya usolli, itu panggil sembahyang semata-mata sembahyang. Sembahyang sunat sahaja boleh lah. Kalau usolli saja kau nak sembahyang, Allah Akbar tak sembahyang, itu panggil sunat mutlak. Itu hanya qasad sahaja. Qasad dan ta'yin sembahyang sunat yang ada waktu. Soli sunatan, soli sunatan duha indahnya. Ta'yin dia sembahyang duha. Kalau sembahyang fardu dia ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Iaitu sembahyang qasad niat sembahyang, kemudian niat fardu, kemudian tentu waktu. Itu 3. Tambahan bagi yang wajib berjemaah, yang sembahyang yang wajib berjemaah sembahyang Jumaat, hatu kena tambah lagi ta'yin nafsahu. Sama ada menjadi imam ataupun menjadi makmum. Dan satu lagi tuan-tuan, al-mu'adah, tambahan sikit yang terakhir. Sembahyang sunat ulang, sembahyang sunat, sembahyang dia ulang. Contohlah tuan-tuan,
Saya semayang dah ya. Saya semayang seorang-seorang. Allah Akbar, saya tak semayang jemaah. Semayang sunat, semayang isyak contoh lagi. Allah Akbar, saya semayang seorang. Tengok dah ada orang dah kan. Ataupun tengok main masjid, kadang-kadang kita pergi masjid ada setengah masjid kosong, mana orang ni, tak ada orang. Kadang-kadang hujan kan. Dia pun tunggu, tak ada. Dia tak bawa, dia pun semayang seorang-seorang, ya Allah Akbar. Tiba-tiba main jemaah. Kan main jemaah. Dia tanya, semayang dah. Tapi boleh tak tuan-tuan, dia nak semayang sekali lagi semayang isyak tadi yang dia semayang dah? Boleh, dipanggil mu'adah, ulang. Al-mu'adah ni dia kena niat menjadi makmum ataupun imam, tambahan lagi. Kan? Dia saya sebut tadi yang mu'adah ni dia kena ta'yin nafsahu tu kena ada. Sama dia jemaah dua jadi wajib. Dia kena niat sama ada dia jadi imam ataupun makmum. Sebab dia kewajipan syarak dia lepas dah. Kan? Dia cuma nak ulang sembahyang, jadi nak ambil fadilat jemaah saja. Baik, boleh tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i kita boleh ulang sembahyang, tapi dengan syarat kita sembahyang seorang lah. Kalau kita ada sembahyang isyak jemaah dah, kita nak sembahyang isyak lagi jemaah lagi, itu tak boleh lah tuan-tuan. Kita sembahyang isyak jemaah dah kat masjid ni, balik rumah je sembahyang isyak jemaah keluarga pula, tak boleh kan? Ataupun kita sembahyang isyak jemaah dengan keluarga dekat rumah dah, kita nak main sembahyang isyak jemaah dekat masjid pula, tak boleh kan? Syarat dia mesti nak mu'adah ni, dia mestilah dia sembahyang seorang dia sembahyang sendirian. Habis sembahyang orang ajak sembahyang pula berjemaah kat masjid dah, maka boleh dipanggil mu'adah. Baik tuan. Kemudian tu bab niat dah. Kalau ada kemusykilan insya-Allah kita boleh bincang pada minggu depan lah. Kalau tak ada apa-apa kita tengok fasal kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang seterusnya pula dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fardu yang tertinggal, mana nak qada balik nah. Hak tu kita niat je dia. Dia sebenarnya adaan qadaan tu sama ya. Qadaan nak menunaikan, adaan pun menunaikan juga. Dia nak sembahyang qada dan dia sembahyang sholli fardhu zuhri, qadaan lillahi taala. Jadi dia macam dia juga qasad ta'arud ta'yin. Kan? Qasad ta'arud ta'yin. Sembahyang sunat yang qada tadi pun qasad ta'arud jan. Jadi juga. Kan? Sholli fardhu zuhri. Tu. Dia ulang ataupun dia yang sembahyang yang dulu dah sembahyang, dia nak sembahyang, dia nak tampung balik, kita akan panggil. Dia wajib qada, dia wajib tunaikan sembahyang, tapi dia tak tunaikan sembahyang tu, maka dia tunaikan di luar waktu. Pun macam dia qasad ta'arud ta'yin sama ya. Sembahyang fardu sama ada adaan ataupun qadaan, dia tiga ni juga qasad ta'arud ta'yin. Sembahyang fardu zuhur sama ya. Kan? Baik. Betul? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dekat ni dulu tuan yang dapat disampaikan, insya-Allah kita sambung pada minggu depan pula dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada kelemahan dan kekurangan dari saya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa shaykhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.